Penglibatan veteran dalam perjuangan ini adalah atas dasar peribadi dan secara sukarela, yang mana dalam erti kata sebenarnya tidak melibatkan mana-mana persatuan atau kelab veteran yang ada kerana pematuhan terhadap Akta Veteran tahun 2012 Akta 740 yang melarang persatuan dan kelab veteran terlibat dalam aktiviti politik. Objektif Veteran March to Parliament mendapati dan mengenal pasti kerajaan tidak memandang serius terhadap semua perkara dan isu yang dituntut dan dikemukakan oleh veteran selama ini, maka majoriti veteran berpendapat sudah tiba masanya veteran sendiri perlu memperjuangkan perkara dan isu-isu tersebut, dan platform yang terbaik adalah di Parlimen. Walaupun kelihatan terdapat usaha kerajaan untuk menangani perkara dan isu yang telah dikemukakan oleh veteran, namun kajian yang dikatakan telah dilaksanakan oleh kerajaan telah mengambil masa begitu lama dan telah pun mengambil masa melebihi 6 tahun. Oleh kerana tidak kelihatan kesungguhan kerajaan untuk menyelesaikan perkara dan isu-isu tersebut, maka veteran terpaksa mengambil jalan dan tidak akan menyalahi undang-undang sedia ada. Veteran mendapati usaha mereka tidak diberikan perhatian oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pertahanan, yang sering cuba menyamakan perkhidmatan tentera dengan perkhidmatan awam yang didapati bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia, Akta Angkatan Tentera 1970 dan Akta Angkatan Tentera 1972 dan Akta Pencen 1980, Akta 227. Pelaksanaan Veteran March to Parliament. Veteran Sebulat Suara bersetuju untuk menyertai pilihan raya umum ke-15 dan akan meletakkan sekurang-kurangnya 50 calon kerusi Parlimen dengan beberapa kerusi Dewan Undangan Negeri. Satu jawatan kuasa induk serta beberapa jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan bagi merealisasikan rancangan yang telah diatur, di mana gerak kerja telah pun bermula di beberapa kawasan. Dalam masa yang sama, veteran telah mengemukakan permohonan ke pihak pendaftar ROS untuk penubuhan sebuah parti veteran yang dikenali sebagai Parti Kemakmuran Negara atau Kemakmuran, yang mana masih lagi dalam pertimbangan untuk kelulusan ROS. Calon-calon veteran yang akan bertanding dalam PRU15 akan bertanding sebagai calon bebas, tetapi bersatu sekiranya parti veteran belum diluluskan menjelang PRU ke-15. Parti Kemakmuran adalah berkonsepkan mesra rakyat dengan moto veteran bersama rakyat. Jawatan kuasa induk sedang memikirkan keperluan adanya viability untuk bekerjasama dengan mana-mana kumpulan NGO dan parti-parti politik sedia ada yang sehaluan dalam perjuangan. Walaupun dianggap sebagai kumpulan baru, new player dalam kancah politik negara, namun veteran perlu percaya bahawa penyertaan veteran dalam PRU15 nanti akan merubah corak lanskap politik negara dan mempunyai impak positif yang dinanti-nantikan oleh rakyat jelata sejak kebelakangan ini. Veteran juga sebagai rakyat biasa negara ini yang turut merasai kelemahan kerajaan selama ini untuk menangani isu-isu rakyat, termasuk isu veteran, adalah berpunca dari kecuaian kepimpinan politik dalam kerajaan. Oleh itu, veteran ingin mengajak seluruh rakyat di negara ini untuk turut serta memperkasakan pentadbiran kerajaan untuk menjadi lebih kompeten dan berintegriti dalam pelaksanaan pentadbirannya. Semua calon PRU15 veteran akan bawa manifesto yang sama. Veteran akan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Malaysia sebagai objektif utama, disambil memperjuangkan isu veteran sendiri sebagaimana objektif seiringan. Veteran memilih tagline, veteran memperkasa kuasa rakyat dalam perjuangan mereka. Fokus utama manifesto veteran bagi PRU15 adalah bertemakan mengembalikan hak rakyat ke arah kemakmuran negara. Manifesto veteran berbekalkan kelulusan, kepakaran dan pengalaman yang akan berteraskan kepada membawa perubahan terhadap lanskap politik negara dalam usaha menambah baik sistem pentadbiran, tadbir urus, good governance serta sistem penyampaian, delivery system dan jentera pentadbiran negara, di samping membasmi kemiskinan serta memberteras amalan rasuah dan kronisma dalam sistem pentadbiran dan penjawat awam. Kita dah mengenal pasti 50 kawasan, okey, 50 kawasan, tetapi kita sedang di dalam kajian, kajian strategik bagi menempatkan calon-calon tersebut. Setakat ini kita mengambil peluang-peluang yang sedia ada
dengan memberikan keutamaan kepada kawasan-kawasan yang mempunyai majoriti anggota tentera yang sedang bertugas, kem-kem, pengkalan, dan tempat di mana ramai veteran-veteran bermastautin. But at the same time, based on the political situation, kita menimbangkan untuk kita bertanding di kawasan-kawasan yang mana kita mempunyai peluang untuk menang, based on the situation. Today dalam sejarah, because when we were in the military, we serve the country, we serve the Agong. We have been commissioned for those officers and the other ranks too. We serve the country. Okay? Alright. We serve the government of the day, and we could not speak politics. Okay? And we remain apolitical. But when we leave the armed forces, this message that the veterans should remain apolitical. However, some of us have joined political parties. UMNO lah, PKR lah, DAP lah, and Amanah. That's fine. But this is the first time in the history of this country that the veterans are getting together to form a political party